Kementerian Kesihatan Malaysia ingin maklumkan bahawa terdapat 7 kes pada hari ini yang telah pulih dan dibenarkan discharge daripada ward. Ini menjadikan jumlah kumulatif mereka yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 sebanyak 49 kes. Status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga hari ini terdapat 120 kes baru yang telah dilaporkan. Dia menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 673. Berdasarkan siasatan awal, daripada 120 kes baru yang dilaporkan hari ini, sebanyak 95 kes positif COVID-19 adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling. Sehingga kini seramai 12 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat 2 kematian kerana COVID-19. Kes ke-178 dan kes ke-358. Kes pertama iaitu 178 merupakan seorang warga negara Malaysia berumur 34 tahun yang pernah menghadiri perhimpunan tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling tempoh hari. Beliau mula mengalami gejala demam mulai 5 Mac 2020. Beliau mendapat rawatan di Hospital Permai, Johor Bahru pada 12 Mac 2020 setelah dikesan positif COVID-19. Keadaan beliau merosot dan telah dimasukkan ke unit rawatan rapi. Beliau disahkan meninggal pada hari ini. Kes yang ke-358 merupakan seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 60 tahun yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Beliau mula mengalami gejala demam, batuk dan kesukaran bernafas pada 7 Mac 2020. Beliau mendapat rawatan di Hospital Umum Sarawak pada 14 Mac 2020 setelah dikesan positif COVID-19. Keadaan beliau merosot dan telah dimasukkan ke unit rawatan rapi dan beliau telah disahkan meninggal pada hari ini. Susulan itu memang sepatutnya dan bertepatanlah dengan tindakan yang amat berhormat Perdana Menteri kita mengumumkan mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan mengikut peruntukan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 dan Akta Polis 1967, Akta 344. Kementerian ingin maklumkan bahawa kerajaan Malaysia mengambil tindakan drastik ini untuk terus mengekang penularan wabak COVID-19 dengan cara menghadkan pergerakan orang ramai, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan atau kita panggil Movement Control Order. Pendekatan ini memang perlu dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia bagi mengelak lebih ramai rakyat Malaysia negara ini daripada dijangkiti COVID-19 dan membendung serta mengekang rangkaian penularan virus COVID ini. Walaupun perkhidmatan kesihatan akan terus dipertingkatkan dan kerjasama pelbagai pihak dan sama ada awam dan swasta perlu diteruskan. Kerajaan ingin menggesa orang ramai untuk mematuhi segala arahan berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Akta 342 ini dan terus akan dikuatkuasakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020. Dr. Sri, the first patient who passed away today, the 34 years old in Hospital Permai, does he has any chronic disease before he get infected of COVID, such as heart disease or diabetes, etc.? Oh, dia tak ada comorbid. Dia memang pure kerana COVID-19. Sorry, I ingat. Comorbid ni maknanya ada penyakit lain Maknanya dia ada, selain dari comorbid, dia ada kejadian manis ke, ada ada diabetes ke, ada chronic illness ke. Sorry, dia betul-betul pure comorbid 19. Dr. Sri, you mentioned that the 60 years old patient who passed away in Sarawak, he has sejarah penyakit kronik. Yeah. What is the penyakit kronik refers to?
Dia ada diabetes. Ni kita panggil comorbid morbidity lah. Dia ada morbidity tu, comorbidity dia ada sekali dengan diabetes mellitus, hypertension dan lipid lah, dyslipidemia, ya. So does this imply that those patients who have this chronic disease, the risk of it? Yeah, the risk of patient with another illness when they have COVID-19 is more vulnerable than if they are don't have any illness before. So he has no record of all those. Tidak ada. disease. Ya. Pernafasan. Mengenai hukuman di bawah itu kita hukum control order kan. Ya. Itu hukuman apa yang fine itu berapa? Okey. Poundnya? Saya boleh beritahu Iaitu dengan akta ini yang memang kuasanya di bawah akta 342 ya. Pertama, kesalahan pertama sekiranya dapat kita tangkap ataupun kita dakwa, boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kesalahan kedua, sekiranya kali kedua dia bersalah atau kesalahan berikutnya boleh dipenjarakan tidak lebih 5 tahun atau didenda atau kedua-duanya. Yang ketiga, kesalahan yang berterusan didenda selanjutnya tidak melebihi RM200 bagi tiap-tiap hari kesalahan itu berterusan. Tapi untuk kesalahan pertama dan kedua, denda itu berapa? Penjara. Denda. Ya. Itu boleh bicara mahkamah.